Okey, boleh kita mula Okey, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasihlah kepada semua tadi yang banyak memberi respon terhadap taklimat yang disampaikan oleh Tuan Haji tadi. Mudah-mudahan kita fahamlah bagaimana kita nak laksanakan pengoperasian kecap plan fasa 3 ni bila sekolah buka nanti. Ya, okay, jadi di sini saya ingin kongsikanlah sedikitlah berkaitan dengan pembelajaran berbeza, pedagogi berbeza. Mungkin saya akan pergi secara overview dulu berkaitan dengan apa itu pedagogi berbeza. Barulah saya akan masuk sedikitlah contoh berkaitan dengan macam mana kita laksanakan. Ini pun berdasarkan kepada bahan yang diambil dalam repositori KPM Tokasaku. Sebenarnya kalau tuan-tuan merujuk kepada laman web ni pun tuan-tuan dan puan boleh download lah dan maklumat-maklumat seperti ini. Okey, jadi kita akan teruskan. Okey, apa itu pedagogi terbeza? Pedagogi terbeza merujuk kepada usaha untuk memperbagaikan metodologi berdasarkan keperluan murid dan lingkungannya. Jadi tadi kita dah maklumkan maksudnya pelajar-pelajar kita mungkin dalam kelas tu dia pelbagai, ada pelbagai aras. Mungkin ada yang dah mencapai tahap, ada yang masih belum, ada yang lemah dan sebagainya lah. Jadi pelbagai cara lah untuk kita laksanakan. Kemudian pedagogi terbeza juga merujuk kepada kerangka pedagogi yang mudah lentur untuk membolehkan murid belajar berdasarkan potensi dan persekitaran mereka. Jadi terlihat sedikit merujuk Abdul Qahar, Hafsah dan Danariah 2018 menyatakan bahawa pedagogi terbeza adalah bidang kajian yang berusaha untuk memenuhi keperluan pembelajaran murid kerana wujudnya kepelbagaian individu dalam satu bilik darjah, kepelbagaian budaya persekitaran pembelajaran, kepelbagaian kebudayaan kognitif, keupayaan kognitif dan berbeza kesediaan dan motivasi untuk belajar. Ini kaitan dengan pedagogi terbeza. Okey, ini kita tengok bagaimana pelaksanaan. Saya pergi secara umum dahulu Mudah-mudahan saya rasa tuan-tuan dah tahu cuma hari ini mungkin kita nak ulang sedikitlah. Nak ingatkan kembali apa yang dimaksudkan dengan pedagogi terbeza tu. Okey, dalam pedagogi terbeza dia melibatkan 4 elemen pengajaran terbeza. Kita akan tengoklah. Kemudian melibatkan pola pengajaran terbeza, reka bentuk pengajaran terbeza dan aplikasi pengajaran terbeza. Okey, dalam elemen tadi, 4 elemen tadi kalau kita tengok dalam pedagogi terbeza dia mengutamakan 3P1K ni. Persekitaran, proses, produk dan kandungan. Jadi saya akan jelaskan secara ringkaslah. Persekitaran ni membina iklim bilik darjah. Okey. Berkaitan dengan bilik darjah. Kemudian meliputi pengurusan bilik darjah, peraturan kelas, keceriaan, warna, susunan perabot, pencahayaan, prosedur dan proses yang memberi kesan kepada suasana bilik darjah. Kemudian ruang belajar meliputi luar dan bilik darjah, integrasi alatan teknologi dan juga pembelajaran secara maya. Okey, ini berkaitan dengan persekitaran. Sesuailah dengan apa yang berlaku sekarang ini, situasi kita, sebab ada kalanya pelajar-pelajar kita tak dapat berada di dalam kelas untuk mengikuti PDP. Tapi kita boleh laksanakan pedagogi terbeza ni kerana dia melibatkan persekitaran yang pelbagai. Okey, contoh seterusnya proses. Proses ini merujuk kepada cara murid memahami maklumat, idea dan kemahiran yang akan dikuasai.
Untuk mereflek gaya pembelajaran dan mengutamakan pembelajaran murid, mempelbagaikan proses pembelajaran bergantung kepada cara murid belajar dan mencakupi aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan untuk mencapai objektif pembelajaran. Ini proses pelaksanaan kita lah. Dan yang seterusnya, produk ataupun hasil mestilah bermakna kepada murid. Okay, kemudian mereflek kefahaman murid, membezakan dengan cara menyediakan cabaran, kepelbagaian dan pilihan. Ini pelbagai lah, maksudnya produk tu kita boleh mempelbagaikan. Kemudian hasil daripada PDP yang dilalui oleh murid, murid mempersembahkan atau menghasilkan sesuatu dalam PDP. Terusnya berkaitan dengan kandungan. Okey, kandungan ni meliputi topik dalam sukatan pelajaran atau DSKP lah. Ini kita mesti merujuk DSKP lah. Setiap kali PDP ataupun perancangan yang kita hendak lakukan, okey, DSKP ni boleh merupakan rujukan utama kita. Meliputi ilmu yang terkandung dalam bahan PDP, membezakan dengan pra-ujian tentang kefahaman dan kemahiran murid, disusuli dengan memadankan murid dengan aktiviti. Kemudian menyediakan pilihan kepada murid untuk mendalami pembelajaran, menyediakan sumber tambahan yang bersesuai dengan tahap dan kefahaman murid. Okey, ini antara perkara lah yang kita kena lihat bila kita nak melaksanakan pembelajaran berbeza ni. 4 perkara ni yang utama lah yang perlu ada. Okey, ini saya pergi secara umum lah, secara ringkas sahaja pola pengajaran terbeza. Sebab itulah kita katakan pembelajaran terbeza ni dia fleksibel. Ianya bergantung kepada keadaan murid kita lah. Melibatkan kandungan, proses, produk dan peristiwa. 4 perkara ni kita kena tengok. Okey, contohnya kandungan. Mungkin kandungan yang kita gunakan untuk, saya bagi contoh pola yang pertama. Pola yang pertama, kandungan yang sama, proses sama, produk sama, mungkin persekitarannya berbeza. Maknanya kita dah laksanakan pembelajaran terbeza maknanya sekarang ni. Contohnya kalau kita ada sesi sekarang ni yang mana pelajar-pelajar kita sebahagiannya berada di sekolah, sebahagiannya berada di rumah, dan ini dah termasuk dalam salah satu pola pengajaran terbeza. Ada 15 pola di sini. Ini bergantunglah kepada pelajar kita. Kita tengok ada juga berbeza dari DSKP. Mengapa berbeza? Mungkin ini kita tengok kesesuaian kepada sekolah-sekolah tertentu lah. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang kurang murid, ada yang menggunakan kelas bercantum dan sebagainya. Inilah yang kita boleh gunakan teknologi berbeza. Okey, seterusnya reka bentuk. Bagaimana kita nak menghasilkan ataupun melaksanakan satu proses pedagogi terbeza. Kalau di sini dia cadangkan 6 fasa lah. Kita tengok fasa pertama, menganalisis. Okey, analisis ni yang kita tadi Tuan Haji dah sebut. Kita dah mengetahui dah bagaimana pelajar kita, siapa yang telah menguasai, yang belum menguasai, yang berada di tahap yang bagaimana, kita dah ada dah. Okey, bila dah dapat maklumat tadi, kita akan mula dengan merancang pengajaran. Okey, merancang. Kemudian kita fasa yang seterusnya barulah kita mereka bentuk pembelajaran tadi. Bagaimana kita nak laksanakan, apakah bentuk latihan yang kita nak beri kepada pelajar kita. Terusnya fasa yang keempat, melaksanakan pengajaran, iaitu proses PDP lah. Kemudian dalam proses PDP itu kita perlu memantau dan mentafsir. Maknanya kita perlu melaksanakan PBD ataupun pentaksiran setiap kali kita laksanakan PDP kita. Maknanya pentaksiran ni memang wajib adalah setiap kali sesi pembelajaran yang kita laksanakan, kita perlu tafsir pelajar-pelajar kita. Dan akhir sekali penilaian. Penilaian ni maknanya selepas sesi PDP kita perlu membuat refleksi lah. Biasanya kita menilai semula hasil ataupun pengajaran yang kita laksanakan pada hari itu sesuai atau tidak, dan mungkin untuk kita buat penambahbaikan untuk sesi yang seterusnya lah.
Okey, seterusnya tadilah huraian tadi. Sama saja yang saya nyatakan tadi. Ada 6 fasa. Okey, ini sebagai contoh. Saya ambil contoh kemahiran untuk bahasa Melayu. Contoh kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, kita ambil di sini 1.3.1 untuk standard pembelajaran. Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul atau standard kadang-kadang 1.3 tadi. Kita boleh tengok di sini. Contoh kalau kita guna pola 1. Dari segi persekitarannya berbeza. Maya dan di bilik darjah. Okey, jadi kalau persekitaran berbeza lah. Maknanya kalau sekarang ni kalau kita tengok boleh kita laksanakan. Mungkin pelajar kita yang ada yang terpaksa belajar di rumah dan sebagainya. Okay, kita boleh gunakan persekitaran ini berbeza. Kemudian dari segi produk. Kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C ataupun bentuk kumpulan pelajar tadi. Ada yang pelajar A tu mungkin pelajar yang mencapai tahap 4, 5 atau 6. Dia punya tahap penguasaan. Kumpulan B mungkin pelajar yang tahap 3. Kumpulan C mungkin tahap 1 dan 2. Okey, mungkin kita menggunakan bahan yang sama ataupun hasil yang sama yang kita nak hasilkan murid dapat bercerita tapi mungkin arahnya berbezalah. Kemudian proses pun sama, membuat buku kecil tetapi dari segi kumpulan tadi proses yang sama tetapi dari segi caranya agak berbeza. Okey. Ini pun sama kalau kita tengok pola 4. Pola 4, pola 5 dan seterusnya. Okey, ini tadi gambaran ringkas lah berkaitan dengan pedagogi terbeza. Maknanya pedagogi terbeza ni kita kena faham lah. Maknanya kita tak laksanakan sama perkara yang sama kepada semua pelajar kita yang berbeza. Pelajar kita berbeza dari segi pengetahuan, dari segi jantinanya, dari segi sosioekonominya dan sebagainya. Jadi setelah kita mendapat makluman ataupun analisis berkaitan dengan pelajar kita, okey, jadi kita boleh laksanakan pedagogi terbeza ni lah. Contohnya dalam kecap plan 3 ni. Okey, dalam kecap plan 3 ni berfokus kepada program berfokus lah untuk kita laksanakan PDP ni. Siapa yang kita fokus sebenarnya untuk dalam kecap plan 3 ni? Tadi kita dah diberi taklimat penerangan oleh Tuan Haji tadi. Okey, untuk kali ini fokus kita adalah pelajar-pelajar yang masih belum mencapai tahap yang dikehendaki lah. Maknanya melibatkan tahap 1, tahap 2 atau tahap penguasaan 2 dan tahap penguasaan 3. Dan juga murid-murid yang belum ditafsir. Okey, ini yang kita nak fokus sekarang ni. Dalam kecap plan ni ialah melibatkan pelajar-pelajar ini. Siapa itu adalah pelajar yang masih belum mendapat tahap 4 dan tahap 5. Okey. Kemudian strategi yang kita laksanakan ialah strategi pedagogi terbeza. Kerana kalau seperti mana yang tuan-tuan sedia maklumlah, kita nak laksanakan bukan hanya untuk pelajar ini sahaja. Okey. Proses pengajaran kita untuk semua pelajar. Jadi bagaimana supaya semua pelajar dapat mengikuti pengajaran dalam masa yang sama. Jadi strategi pedagogi terbeza inilah yang kita boleh laksanakan. Dan kaedahnya juga kalau kita tengok sini boleh secara individu dan juga secara berkumpulan. Okey. Seterusnya kita tengok contoh. Satu contoh. Ini yang kita ambil lah daripada contoh yang diberi oleh pihak kementerian lah bagi bahasa Melayu kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, dia melibatkan proses tadilah, kandungan, proses dan hasil. 3 perkara tadi. Okey, contohnya untuk SP 1.2.1 bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertata sila mengikut konteks. Okey, jadi untuk tahun 2 jadi cikgu-cikgu kita kena ingat
pelajar-pelajar kita ni yang mana yang kita nak pulihkan ni selalunya mereka ni memang lemah ataupun mereka ni belum mencapai tahap penguasaan yang dikehendaki. Selalunya pelajar-pelajar ini kita kenal lah pelajar-pelajar kita bermasalah ataupun kita kena tengok, kita kena pasti mereka. Okay, jadi bagaimana cara untuk kita tangani masalah ni? Okay, sepatutnya ataupun seeloknya kita cari bahan ataupun apa yang kita nak ajar itu mestilah menggunakan tema yang hampir dengan mereka. Contohnya yang mereka biasa alami situasi. Dalam contoh ini dia ambil gambar gambar situasi mungkin di dalam pasar lah. Jadi macam mana kita nak atasi masalah bertutur pelajar lisan lisan ni adalah satu kemahiran asas yang perlu dikuasai. Jadi kita tengok, kita kena rancang aktiviti yang bersesuaian. Okay, guru boleh menjalankan aktiviti PDP seperti biasa. Ingat, pembelajaran terbeza ni bukan sesuatu yang lain. Sebenarnya kita benda yang sama je. Cuma kaedah yang kita nak laksanakan yang mungkin berbeza sedikit lah. Macam kita dah laksana sebelum ini. Saya rasa sebelum ni pun kita dah laksanakan, cuma pembelajaran terbeza ni dia dijenamakan semula lah. Saya rasa sejak 2018 kita dah diperkenalkan semula dengan pedagogi terbeza. Okey, pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan, contohnya bersoal jawab berdasarkan bahan yang ditunjukkan. Okey, kita berdasarkan gambar tadi lah Kemudian memperdengarkan bunyi suasana di pasar atau minta murid teka. Ataupun meminta murid mendengar dan meneka gambar yang ditunjukkan berdasarkan maklumat yang diberi oleh guru. Okey, ini antara aktiviti yang kita boleh lakukanlah untuk kita galakkan macam mana untuk pelajar dapat bercakap dan bertutur. Okey, dan di sini juga bila sesi aktiviti yang kita jalankan, kita boleh memerhatikan ataupun kita boleh dah mentafsir pelajar-pelajar kita tadi. Kemudian dalam pedagogi terbeza, guru sudah mengenal pasti murid. Okey, ini di mana yang kita sedia maklum lah. Sebagai guru kita dah tahu dah ataupun maklumat pelajar kita ni kita dah tahu. Untuk kecaplan ni kita nak atasi pelajar-pelajar yang mana. Okey, saya rasa dalam kecap plan 2 itu kita dah sediakan senarai-senarai pelajar mengikut tahap pencapaian mereka. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk kita nak mulakan ataupun nak mengenal pasti pelajar-pelajar ni. Okey, kita dah kelompok-kelompokkan mereka mengikut tahap penguasaan. Jadi kumpulan murid, jadi kita kena namakanlah. Jadi kumpulan-kumpulan murid ni kita boleh namakan mengikut nama-nama yang sesuai. Contoh kalau kat sini dia bagi kumpulan cemerlang, kumpulan gemilang dan kumpulan terbilang. Okey, ini berdasarkan kepada pencapaian mereka lah. Jadi untuk memudahkan tugas kita atau melaksanakan PDP kita, maka kita kelompokkan mereka. Kita beri mereka nama-nama yang mungkin memberikan semangat ataupun motivasi lah. Eloknya nama-nama yang tidak ada isu lah yang ada kaitan dengan pelajar-pelajar kita. Jadi kita tahulah di situ. Okey, kemudian kita fokus dalam PDP kita, dalam pedagogi terbeza, guru sudah kenal pasti murid tadi. Okey, dah ikut kumpulan-kumpulan, jadi kita kena rancang. Sekarang ni kita rancang aktiviti yang bersesuaian lah. Maknanya kalau dalam kumpulan cemerlang misalnya, kalau kita tengok di sini, mungkin cikgu lebih fokus kepada ini. Sebab kita nak berfokus ni. Sebab sasaran kita ialah kepada kumpulan yang mendapat tahap penguasaan yang rendah. Jadi bila kita laksanakan pedagogi terbeza, dalam masa yang sama, pelajar yang kumpulan terbilang, gemilang ataupun kumpulan yang dah melepasi tahap, jadi mereka boleh jalan seiring. Cuma fokus kita boleh lebihkan kepada pelajar-pelajar yang berada di tahap ataupun TP1, TP2 dan
TP3. Contohnya sini fokus kumpulan sasaran, menggalakkan bertutur. Maknanya contoh kat sini, pernahkah kamu pergi ke pasar? Ini cikgu boleh kaitkan ataupun cikgu boleh banyak interaksi dengan kumpulan-kumpulan cemerlang ni. Sebab mereka ni kita perlu bantu. Banyak cikgu perlu bantu. Boleh tak kamu beritahu cikgu apakah makanan dan barang-barang yang dijual di pasar yang kamu tahu? Okey, berdasarkan gambar tadi. Sebab kalau tak silap saya, gambar ni pun ada dalam buku teks. Jadi kita tak perlulah sebenarnya nak bersusah-susah. Sebenarnya kita boleh saja ambil bahan-bahan yang dalam buku teks yang mana yang kita rasa yang lebih mudah lah, sebab kita nak hanya mereka menguasai kemahiran asas. Jadi kita tak perlulah cari yang mungkin yang jauh daripada mereka. Kalau boleh kita nak benda-benda yang dekat dengan mereka. Jadi untuk kumpulan yang kedua, contohnya yang pertama tadi kita bagi agak mudah lah dia punya aktiviti. Untuk kumpulan yang gemilang, contohnya bercerita atau menceritakan apa yang dijual di tempat ini dan siapakah pengunjungnya. Itu minta murid bercerita. Yang tadi kita minta dia hanya senaraikan, dia beritahu apa dia sahaja. Yang kumpulan pertengahan ni kita tinggikan sedikit dia punya aktiviti dia. Mungkin arah dia lebih tinggi sedikit daripada kumpulan cemerlang. Dan kumpulan yang lebih ataupun yang mencapai tahap tinggi sikit ni, kita boleh minta mereka bercerita dan mereka boleh menggambarkan suasana ataupun lebih mendalam cerita mereka ni. Mungkin maklumat-maklumat yang tersirat tu kita boleh masukkan, elemen-elemen kebat tu kita boleh terapkan lah kepada kumpulan-kumpulan ni. Jadi yang penting bila kita nak laksanakan pembelajaran pedagogik berbeza ni, kita kena asing-asingkan lah ataupun aktiviti ni mengikut keupayaan pelajar. Dan fokus kita lebihkan kepada pelajar-pelajar yang berada dalam tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 2 ni lah. Ini contoh untuk bertutur. Bila bertutur ni kalau boleh kita tengok fokus kita atau objektif kita pada hari tu. Kalau kita pilih kemahiran mendengar tutur ni, maknanya kita kena banyakkan aktiviti supaya murid boleh bercakap lah. Dengan secara tak langsung kita boleh membuat penilaian lah berdasarkan pemerhatian yang kita buat ataupun aktiviti yang murid laksanakan. Kita dah boleh beri mereka, nantilah di hujung nanti kita dah boleh nampak dah, kita boleh lihat dah pelajar mana yang kita boleh layak dia dapat TP-TP yang sesuai dengan pelibatan tadi. Ini kita lihat contoh dekat sini. Kita boleh fokus kumpulan sasaran. Contohnya kalau kita tengok kat sini, kita boleh buat aktiviti lah. Selain daripada itu, kita boleh minta murid bergerak menyusun kad perkataan. Ini aktiviti yang seterusnya. Sambil kita nak asah kemahiran murid tadi, selain kita nak minta mereka banyak bercakap dan sebagainya tadi, kita boleh mengadakan aktiviti. Aktiviti biasanya kita tak samakan. Kita ikut kepada kemampuan dan keupayaan pelajar kita lah. Sebab kita kalau boleh kita fokus kepada pelajar-pelajar yang kita nak capai tadi supaya mereka menguasai. Contohnya kumpulan sasaran kita lah tadi yang untuk tahap TP1, TP2 tadi. Membaca kad gambar dan menyusun ikut jenis. Kemudian murid dibimbing untuk menyebut nama, jenis sayuran, buah-buahan atau haiwan. Murid juga cuba dibimbing bertutur dalam ayat yang lengkap. Maksudnya di sini semasa murid melakukan aktiviti, guru perlu lebih memberi bimbingan lah kepada pelajar-pelajar kumpulan tahap 1, tahap 2 ni. Jadi yang tahap yang pertengahan, contohnya yang gemilang tadi, murid melengkapkan peta pokok. Maknanya kita dah bagi bahan tadi, murid boleh mengkategorikan barang-barang yang dijual di pasar tadi. Mungkin bahan yang kita tengok kat sini kan, peta pokok tadi untuk kumpulan gemilang. Untuk kumpulan terbilang tadi kita bagi peta bulatan dan sebagainya. Jadi murid boleh laksanakan. Kalau kita tengok peta pokok ni mungkin dia lebih mudah sedikit lah sebab dia dah ada bagi kepada 3 murid, dah mudah untuk membahagikan mengikut kategori-kategori.
yang tertentu. Mungkin bagi pelajar yang aras tinggi ni mungkin kita boleh bagi dengan pertubuh yang mana pelajar bebas untuk menyatakan idea dia dalam ni. Dia boleh letak tanpa orang kata sekatan lah. Jadi untuk pelajar-pelajar cemerlang ni mungkin tidak ada masalah untuk mereka laksanakan. Okay, bagi kumpulan cemerlang misalnya, kita lebih mudahkan pada mereka. Perlu ada gambar sebab mereka ni kadang-kadang disukan untuk tentukan. Kita ada gambar, kita sesuaikan, kita padankan. Kemudian sambil-sambil tu kita minta mereka sebut lah. Sebab fokus kita nak uji kemahiran bertutur mereka. Jadi kita minta mereka sebut, mereka sesuaikan. Okay, jadi ini antara sebenarnya ringkas saja cikgu. Sebenarnya kita dah buat. Cikgu-cikgu dah laksanakan sebelum ni. Sebab kita tahu kelemahan-kelemahan pelajar kita dan saya rasa sebenarnya apa yang saya nyatakan hari ini sebenarnya dah pun cikgu laksanakan sebelum ini ya. Cuma kita nak jelaskanlah. Maknanya bila kita laksanakan pembelajaran di dalam kelas ni kerana pelajar kita mempunyai pelbagai aras. Jadi janganlah kita hanya gunakan satu sahaja bahan yang sama untuk semua pelajar kita. Jadi itulah saya rasalah kalau kita buat macam tu kadang-kadang menjadi kesukaran kepada pelajar-pelajar kita yang tidak mencapai aras tadi. Ataupun kalau kita nak tentukan ataupun pelajar-pelajar cemerlang pun kadang-kadang bila cikgu bagi satu latihan yang sama mungkin bagi dia sesuatu yang mudah. Ini yang akan menyebabkan dia rasa bosan dan sebagainya lah. Jadi seeloknya bila kita laksanakan pembelajaran terbeza ni, kita berilah bahan atau aktiviti yang bersesuaian dengan tahap pencapaian murid kita lah. Jadi itulah berkaitan dengan pembelajaran terbeza. Jadi perancangan tu yang amat penting. Perancangan tu sangat penting, penyediaan bahan dan juga pelaksanaan tadi. Jadi fokus kita bila kita nak atasi masalah pelajar tadi, guru seharusnya memberi fokus ataupun memberi banyak bimbingan kepada pelajar-pelajar yang aras rendah ni lah. Jadi saya rasa inilah sahaja sedikit. Sebenarnya cikgu boleh iwas-was lah mengikut tahap pelajar murid, pelajar cikgu ya. Kalau kita tengok sini hanya ni untuk murid tahun 2. Tapi aktiviti ni sebagai satu contoh, tidak semestinya kita boleh buat benda yang sama. Sebab tahun 2 ni mungkin tak sama pelajar-pelajar tahun 2 yang berada di Kuantan, pelajar yang berada di Bandar Rompin, pelajar yang berada di mungkin di Sungai Mok dan sebagainya. Jadi cikgu yang lebih memahami pelajar-pelajar cikgu. Jadi mungkin aktiviti ni kalau kita tengok, wah agak tinggi ni tahun 2. Kalau pelajar-pelajar asli contohnya, mungkin kita boleh ubah suai. Pelajar-pelajar yang di pedalaman misalnya mereka pun tak biasa dengan situasi macam ni, gambar-gambar macam ni. Mungkin kita carilah satu gambar yang lebih dekat dengan mereka supaya bila sesuatu yang lebih dekat dengan mereka, kita laksanakan yang benda-benda yang orang kata yang jauh kita dekatkan ataupun benda yang konkret kepada abstrak, maknanya benda-benda yang hampir dengan mereka. Ataupun kalau kita tengok juga bahan-bahan yang ada di sekitar tu kita boleh jadikan sebagai alat-alat untuk bantu mengajar kita lah. Okey, jadi ini bergantunglah kepada pelajar-pelajar kita. Saya hanya bagi satu contoh. Mungkin cikgu boleh adaptasikan kepada pelajar cikgu mengikut kesesuaian lah. Cuma apa yang kita nak kongsikan di sini supaya cikgu faham bila dalam kecap plan 3 ni, ataupun saya rasa lah, bukan saya rasa lah, ni kalau boleh sekarang ni memang nak diterapkan dah. Pada tahun 2022 kalau boleh pelaksanaan pembelajaran terbeza ni dah jadi satu amalan biasa bagi kita semua. Jadi saya rasa ini sahaja sedikit perkongsian lah ya cikgu. Macam mana kita nak laksanakan pembelajaran terbeza dalam kelas. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum saya tamatkan
perkongsian berkaitan dengan pedagogi terbeza untuk surat bahasa Melayu ni. Okey cikgu. Saya rasa tak ada masalah saya rasa semua yang apa yang saya cakap ni benda yang dah jadi kebiasaan pada kita ya. Cuma kita kena ingat tadi lah, perancangan tu sangat penting lah dan kita kena tahu siapa ataupun pelajar-pelajar kita mengikut kumpulan-kumpulan tertentu supaya apa yang kita nak sampaikan tu sampai kepada mereka, sepatutnya sampai kepada mereka dan mereka boleh kecap apa yang kita nak sampaikan. Jadi kalau terlalu tinggi mungkin mereka tak boleh, kalau terlalu rendah mungkin pelajar-pelajar yang cemerlang tadi rasa tak bosan dan sebagainya. Jadi cikgu lah yang lebih mengetahui pelajar cikgu. Jadi kita rancanglah aktiviti yang bersesuaian. Okey, jadi dalam kecap pelan ni kita nak utamakan kandungan asas tu. Kalau boleh untuk bahasa Melayu ni kandungan asas contohnya kalau kita nak sebuah-buahnya murid kita boleh bertutur dengan baik, bertutur dengan bertata susila. Okey, untuk menulis ataupun murid kita dapat membina ayat, kita kena letakkan target-target ni. Okey, membaca, murid kita dapat membaca dengan lancar dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya berkaitan dengan bagaimana kita nak laksanakan pembelajaran terbeza dalam subjek bahasa Melayu, dan saya rasa subjek-subjek lain pun atau macam bahasa Inggeris dan sebagainya pun dia lebih kurang saja ya. Jadi sajalah saya rasa, kalau tak ada soalan saja perkongsian saya. Jadi seterusnya kita teruskan pula lah dengan perkongsian untuk subjek matematik. Jadi kita persilakan Puan Linda lah untuk meneruskan taklimat untuk pedagogi terbeza bagi subjek matematik. Okey, silakan Puan Linda. Terima kasih pengurusi majlis, Cik Ademana dan saya dan yang berusaha atau guru PD, Timbalan Sektor Pembelajaran, sahabat-sahabat rakyat SIC Plus dan yang dikasihi guru-guru yang terlibat pada pagi ini, sesi libat urus. Okey, tiba bila saya untuk memberi bukan pendedahan atau pendataran tetapi sekadar perkongsian tentang pendekatan pedagogi terbeza dalam mata pelajaran matematik. Okay, boleh lihat tak slide saya? Belum lagi. Belum lagi. Tak nampak. Okay, on the way lah tu. Dia salah satu, nampak skrin tak dengar suara. Okey, nampak Okey, kita sebut santai je lah ya. Sebenarnya saya bahagian matematik, apa yang telah diterangkan oleh Cikgu Manak itu adalah sama saja pendekatan pedagogi terbeza ini. Untuk saya adalah berfokus kepada matematik
Okey. Kita pergi pada catch-up plan. Okey. Matematik sekolah rendah. Buat masa ini kami tengok daripada KPM perkasa tu sehingga bahan itu dipesertakan bahan tak ada lagi matematik sekolah rendah. Sekolah menengah. Okey, untuk pengetahuan semua, kemungkinan sebab dia berfokuskan kepada sekolah rendah sebab sekolah rendah yang mementingkan kepada asas matematik. Konsep matematik, asas matematik adalah bermula daripada sekolah rendah. Okey. Dan sebenarnya kalau penguasaan matematik daripada konsep dan asas ni kalau kita tekankan dan kita kita tekankan daripada peringkat sekolah rendah dan peringkat sekolah menengah adalah berperanan untuk memperkukuhkan sahaja asas matematik sebenarnya dan konsep matematik. Saya harap cikgu-cikgu matematik yang ada di sini dan guru-guru yang pengetahuan matematik bersetuju dengan pendapat saya. Seperti yang baru-baru ini tentang SPM, dengan SPM yang baru yang berlangsung ke SSM, kita lihat rumutan daripada anak didik kita dan anak saya sendiri yang mengatakan kita kena bina rumus sendiri dia kata. Apa yang belajar tak masuk dia kata. Okey, kita kena bina rumus sendiri. Itu adalah kesimpulan rumusan bagi anak-anak SPM sekarang ni Jadi saya berharap pengetahuan asas dan pengetahuan konsep matematik ini perlu diterapkan kepada fokus pada anak murid kita yang di peringkat rendah ni dahulu Okey, saya pergi kepada pengenalan. Okey, PDP berfokus terbeza atau singkatannya PDP BT. Saya rasa saya harap bersifat santai santai pada hari ini. Benda ni macam sesi pengulangan pengulangan. Okey, rasionalnya sekarang tiada lagi murid yang diasingkan mengikut kepintaran atau kepandaian Kita tak ada dah streaming kelas Tapi bila kita pergi kepada kunjung bimbing di sekolah masih ada lagi macam ada bunga-bunga ke arah streaming kelas itu Okey. Semua murid bercampur aras kepandaian kognitif mereka di dalam kelas yang sama. Okey. Walau macam mana pun, pedagogi pendekatan terbeza, kita tak lari daripada aspek standard 4 ini. Okey? Kita mesti ada lagi guru sebagai perancang seperti yang ditekankan oleh Cikgu Manap tadi. Okey, cikgu merancang. Kemudian kita masih lagi berfokuskan guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai, murid sebagai pembelajar aktif. Okey? Keluarlah kukek ke yang 1, 2, 3, 4 ke 5 ke nanti kita tak lepas daripada aspek standard 4 ini iaitu standard kualiti pendidikan Malaysia kita iaitu 6 perkara ini kita kena ada dalam pembelajaran dan pemudacaraan. Okey, definisi prinsip asas. Okey, prinsip asas bagi pedagogi terbeza ini. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iaitu yang pertama persekitaran, kurikulum, kualiti kurikulum, pentaksiran, yang digembur-gemburkan PBD tetap berterusan, pengajaran, pembelajaran dan pengurusan kelas. Pengurusan kelas termasuklah yang tadi yang kita ada isu iaitu murid yang tidak hadir macam mana kita nak selesaikan untuk kemarahan asas. Saya faham, situasi itu di mana-mana pun berlaku, bukan di Rompin sahaja bila kita duduk di kalangan warga pendidik di negeri-negeri lain, ini yang mereka memang hadapi. Kita nak tekankan konsep asas, kemarahan asas, tetapi yang menjadi punca tidak penguasaan kemarahan asas dan kandungan asas ini adalah daripada murid-murid yang tidak hadir. Yang keciciran dia punya pendidikan. Disebabkan kelonggaran dan kelompangan yang tertentulah aspek tertentu. Kita pergi kepada ini daripada kalau tadi bahasa dia punya teori daripada yang lain itu daripada bahasa, tapi sebenarnya sama je sebenarnya pendekatan terbeza ini. Ini di antaranya saya ambil daripada Collinson Antonia Moon. Iaitu daripada 7 prinsip itu
Posisi yang pertama, persekitaran. Dalam situasi pendekatan pedagogi terbeza ini, okey, persekitaran. Iklim fizikal dan efektif yang wujud dalam kelas. Okey. Saya rasa bila saya cakap yang ini, cikgu terus fokuskan kepada apa yang berlaku pada sekarang. Okey, norma baharu pendidikan sekarang. Iklim kita, fizikal dan efektif. Okey, yang wujud dalam kelas sekarang. Okey, mungkin sekarang ini aktiviti berkumpulan tak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ada juga yang berlaku. Okey, dan mungkin juga yang tidak dapat melaksanakan PDP secara keseluruhan sebab adanya penggiliran. Okey, dan tidak dapat mendapati kandungan asas kerana adanya GP yang mengatakan murid ni boleh tidak hadir jika ada simptom. Itu adalah iklim semasa yang kita kena hadapi dalam norma baharu pendidikan. Okey, kurikulum. Perkara yang seharusnya guru ajar atau perkara yang seharusnya murid-murid belajar. Okey, setelah daripada penerangan daripada Haji Hashim tadi, okey, terus kepada Encik Manap, kemudian saya rasa cikgu dah dapat gambaran apa yang perlu cikgu ajar selepas ini untuk menguasai kurikulum, kemudian apa yang murid perlu belajar untuk sesi kalender 2022 ini. Okey, kualiti kurikulum. Okay, bila kita tahu apa yang kita nak belajar, nak ajar dan apa kita nak bagi budak belajar, murid belajar, itu dah ke arah kualiti kurikulum kita. Okey, sifat jurang yang wujud di antara apa yang seharusnya guru ajar dengan apa yang sepatutnya dipelajari oleh murid. Bila sebut pasal kualiti kurikulum, okey, saya memetik tadi kata KBPD iaitu gagal pembelajaran, gagallah kurikulum. Okay. Tiadalah kualiti tu, kualiti kurikulum tu kita tak dapat nak wujudkan, tak dapat nak membuktikan kualiti kurikulum dan terusnya kepada penjadian murid. Okey. Pentaksiran. Proses mengetahui jurang pemahaman murid berbanding kriteria kejayaan dalam unit pembelajaran dan seterusnya membantu guru untuk merancang PDP-BT. PDP berfokus terbeza. Okay? Pengajaran. Apa perkara yang seharusnya guru ajar? Okay, ini saya rasa cikgu dah faham. Semua dah faham, peserta dalam ni dah faham apa yang terkandung yang Cikgu Hashim jelaskan tadi. Dan nampak dah bayangannya kan? Pembelajaran. Bagaimanakah seharusnya murid-murid menimba pengalaman atau ilmu pengetahuan? Okey, pengurusan kelas. Membina persekitaran kelas supaya pengajaran dan pembelajaran produktif dan mengurus aktiviti rutin. Okey. Kalau saya laju beritahu saya rasa saya dah cukup slow sikit. Okey. Ilmu-ilmu dalam PDP berfokus terbeza. Okey, yang dipertekankan oleh dalam KPM Perkasaku iaitu terbeza kandungan, proses, hasil atau produk. Okey, ini yang cikgu yang daripada bahasa Melayu tadi pun dah terangkan benda yang sama benda yang sama. Kita ada kandungan, proses, produk dan satu lagi adalah persekitaran. Tapi dalam CUP 3 dalam KPM difokuskan 3 ini. Yang pentingnya dia nak hasil dan produk. Persekitaran tu terpulang pada cikgu-cikgu macam mana cikgu nak organize persekitaran pembelajaran cikgu supaya menjadi pengajaran berkesan dan pembelajaran bermakna. Okey, kita dah pergi kepada pengajaran berkesan kepada pembelajaran bermakna. Okey. Menurut Tania, kandungan terbeza, apakah perkara yang terbeza kandungan maksudnya apakah perkara yang sepatutnya dipelajari oleh murid? Terbeza kandungan. Maksudnya kat sini cikgu dah dapat bayangkan terbeza kandungan apakah perkara yang sepatutnya dipelajari oleh murid. Dalam murid itu dalam kelas mungkin ada berbeza. Berbeza. Okey. Terbeza proses.
bagaimanakah murid akan menguasai dan memiliki pengetahuan, idea dan kemahiran. Berbeza proses. Okey, bagaimana dia nak capai tu? Macam apa proses dia? Sebab ini kita fikir budak pelbagai aras. Okey. Berbeza produk, bagaimanakah murid dapat menunjukkan perkara yang mereka tahu, faham dan boleh buat. Okey, ikutlah yang pada yang tadi yang kita kata TP1, TP2 dan TP3, iaitu asas sahaja. Okay, bagi kelas biasa, kurikulum standard, strategi PDP untuk semua murid semua murid perlu menguasai semua kemahiran, hasil pembelajaran daripada semua murid, pentadsiran yang sama untuk semua murid. Ini yang memang wajib kita kena laksanakan dalam PDP. Okay, tak ada sebab masa nanti tadi untuk fahaman nanti macam yang Cikgu Hashim terangkan tadi. Okey, bila kita dah asingkan TP1, TP2, TP3, TP4, 5 dan 6 nanti, kemudian ada pula nanti kita akan jumpa pada hari ini hanya budak TP1, TP2, TP3 je yang kita taksir. Okey, pentaksiran adalah sama untuk semua murid. Bukan maksudnya pentaksiran sama untuk semua murid itu adalah pentaksiran tu saya kata kita bagi soalan yang sama, kita taksir semua budak. No. Kita taksir ikut kemampuan dan penguasaan asas murid itu. Okey. Okey, ini Cik Yah nak tanya sikit lah. Sila tulis komen pada ruangan chat apa yang cikgu-cikgu faham tentang gambar ini. Saya rasa saya tak dapat, saya tak nampak ruangan chat. Kawan-kawan saya boleh betul bacakan apa komen rakan-rakan peserta dalam bengkel hari ini. Tentang pendapat cikgu tentang gambar yang saya paparkan di slide ini. Kita boleh kongsi sikit sambil-sambil kita borak-borak. Kalau ada kopi tiam jadi borak-borak kopi tiam. Okey. Kita borak-borak santai. Apa yang cikgu nampak dalam gambar ini? Apa yang cikgu nak nyatakan? Apa komen cikgu? Sila komen di ruang chat. Rakan-rakan boleh tolong bacakan apa yang kita dapat daripada komen. Kemahiran berbeza. Daripada Puan Mastora, kemahiran yang berbeza. Kemahiran yang berbeza, okey. Nik Mazrul, setiap murid ada kemahiran berbeza. Tapi pentaksiran mahu menguji ikut arah yang sama. Tak ambil kira kelebihan ataupun kekurangan murid. Daripada Muhammad Raihan, guru perlu menggunakan pendekatan, kaedah dan teknik yang berbeza dalam proses PDP. Daripada Muhammad Zamri bin Ahmad, murid yang berbeza. Cikgu Muhammad Sahih, keupayaan murid yang berbeza perlu diberi fokus. Oslina binti Osman, kemampuan berbeza. Itu saja setakat ni. Okey, dari apa yang 5, 7, 8 komen yang Cikgu Hashim baca tadi, kita nampak tak lepas daripada perkataan berbeza, betul kan? Okey, tak lepas daripada perkataan berbeza. Itu bukan nak samakan cikgu, kita fikir positive thinking. Okey, kita bukan nak samakan anak-anak murid kita dengan seperti begini, bukan Ini kita anggapkan seperti dalam pendidik binatang yang dekat zoo saya kata. Saya ada kawan, saya satu sekolah, dia memang membimbing, dia memang mengajar yang mengasah binatang-binatang di Formosa Melaka Formosa Melaka. Dia ada kongsilah pengalaman lain saya pun tanya, kalau cikgu tengok show di setiap di Formosa Melaka tu, dia kata gajah bila kita tengok, kita saksikan pandai gajah tu buat sesuatu, pandai burung kakak tua tu bercakap, burung kakak tu mengira, pandai harimau tu, pandai monyet ni macam gini. Okey. Tapi dia kata nak ajar setiap binatang tu semua menggunakan pendekatan yang berbeza. Masa tu saya dah dapat point. Ting. Macam tu kan. Maksudnya sama. Maksudnya dia kata kalau nak ajar gajah tu macam gini. Dia kata, okey, gajah tu kena hati-hati. Sangat sensitif. Kalau dah hari ini kami tersalah cakap, seminggu kena buat semula nak bimbing dia, nak ajar dia.
cara nak angkat tebu, nak bagi ke kawan dia, nak mandikan kawan dia. Memang kena ulang balik sebab dia kata Kajah sangat sensitif jiwa dia. Gitu. Dia kata tapi kalau monyet, kera, lain. Lain dia punya. Dia jenis kena ajar berulang-ulang baru dapat. Dia kata monyet ni bukan mengingat. Maknanya dia macam orang kata kalau matematik tu dia dia macam mengingat saja. Dia bukan menghafal tau. Dia macam bila orang cakap dia hanya ingat benda itu secara fizikal. Dia pesan gitu. Bila kita ulang-ulang dia ingatlah. Cuba bila kita akan tanya, misal kita kata dia akan ingat 1 sampai 10. Tapi bila kita kata lepas 5 apa? Dia tak boleh. Tapi dia kena ulang-ulang lah. Dia kena ulang-ulang balik. Okey? Begitulah contohnya lah. Okey, saya nak menyatakan di mana-mana pun, okey, macam mana didikan pun pendekatan terbeza. Okey, samalah juga kita sebagai ibu bapa. Setiap anak itu lain pendekatan macam mana kita nak bimbing mereka. Saya tak tahulah kalau saya anak 4 orang, setiap anak saya berbeza macam mana cara saya nak cakap, nak memesan sesuatu perkara. Saya harap cikgu boleh buat refleksi lah pada anak-anak sendiri. Okey, kalau tak setuju, cakap je lah tak setuju dengan pendapat saya. Bagi saya macam tu lah. Itulah pendidikan bermula daripada rumah sehinggalah di sekolah. Inilah yang cikgu-cikgu kita alami. Okey, kelas biasa murid dilabelkan tinggi, sederhana, asas. Okey, kita ada budak yang asas sahaja, sederhana dan tinggi. Dan yang asas ni lah yang menjadi isu yang Cikgu Rosli cakap tadi. Asasnya ke mana dalam tak hadir kan. Jadi ini yang cikgu sangat-sangat risau. Okey, sangat-sangat risau. Okey, kami memahami. Okey, manusia individu. Okey, manusia, adakah anda dan saya manusia? Mengapakah kita ialah manusia? Kerana kita adalah kesamaan fizikal. Okey, ini adalah manusia dan individu lah. Individu, adakah anda dan saya individu? Mengapa kita ialah individu? Okey, kesimpulannya kita berbeza sifat. Setiap orang tak sama. Okey, setiap kita. Okey, kalau tanya dengan Tuan Timbalan kepada 7 SIC plus dirompin, setiap SIC plus tu tak sama. Okey, cara nak cakap dengan Puan Linda macam ni, cara pemahaman Cikgu Hashim macam gini. Okey, tetapi satu punya matlamat, okey, cara nak cakap dengan Encik Azman orangnya macam ni, Encik Manak macam gini, Madam Tabiti macam gini. Tapi dan hasilnya berbagai sifat berbeza, tapi hasilnya kami dapat mengeluarkan satu pendapat yang kadang-kadang sama, kadang-kadang kontra. Tetapi keputusannya adalah menjurus kepada matlamat juga. Okey, merancang PDP. Apakah aspek yang diambil kira? Okey, ini yang cikgu, yang ini sebenarnya jawapan dia adalah daripada slide Cikgu Manak tadi sebenarnya. Saya dah tengok, saya soalan je. Cikgu Manak dah bagi jawapan. Apakah aspek yang kita nak kena ambil kira? Okey, daripada segi kurikulumnya, daripada segi kandungan, proses dan persekitarannya lah. Pengetahuannya, kemahirannya. Kedua, keperluan manusia general atau keperluan individu. Kebiasaan, lihat keperluan general, murid-murid, bukan keperluan individu. Okey, yang inilah yang kita katakan yang pengaruh-pengaruh persekitaran lah. Cikgu nak lebih berfokus tetapi kita ada garis-garis panduan yang perlu kita tepati mengikut terma. Okey. Saya secara ringkas je okey. Sebenarnya slide dia ni ada 121 slide tapi saya ringkaskan. Okey, saya gabungkan. Kesediaan merujuk kepada student. Okey. Dengan objektif pembelajaran. Okey, cikgu ni rancang objektif dengan kesediaan dengan apa yang murid ada. Berkaitan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran murid. Murid belajar sekiranya berada pada tahap kesukaran, mencabar dan boleh capai. Okey, maknanya kalau kita ajar daripada luar daripada penguasaan dia, murid yang bersedia dia jadi tidak bersedia. Macam dia dah aim dah, hari ni nak belajar apa. Okey, cikgu dah cakap dah, esok kita sambung. Okey, dia dah aim dah.
Tiba-tiba cikgu dah ada ni, dia dah macam luar daripada yang apa yang kemampuan dia. Okay, sebenarnya tapi itu sebenarnya kita dah boleh sebenarnya. Kalau untuk KSSR, kita dah sebenarnya dah boleh untuk kita nak menguji pengetahuan kemahiran berfikir kritis dan kreatif dia. Okay. Minat. Okay, yang minat ni memang cikgu dah kena pada tackle, okay. Rujuk pada topik fokus yang boleh mencetuskan kritis dan passion murid. Guru efektif sentiasa membangunkan minat murid dan membantu murid mengenali minat mereka. Yang ini kan saya rasa kena juga deal dengan guru-guru lain diskusi profesional dengan guru-guru lain. Setiap murid tak sama setiap murid tak sama. Kalau kita tengok tahap kecerdasan murid, ada kecerdasan pelbagai kan, setiap murid memang tak sama. Kadang-kadang murid-murid ni dia ada kelebihan kinestetik, iaitu dalam kelas dia sentiasa bergerak tapi sebenarnya dia belajar. Okey? Macam ada seorang tu, saya pernah pergi bimbing, cikgu asyik sebut nama dia. Hafi, cikgu sebut. Tetapi bila dalam skor, dalam cikgu bila buat grouping, budak-budak yang tak menguasai TP, budak tu tak ada. Maksudnya budak tu berada dalam TP 4, TP 5, TP 6, budak dah berada di TP 5. Budak tu bagus. Tapi dalam kelas, cikgu sentiasa sebut nama dia. Maksudnya dia adalah budak yang kinestetik. Okey? Dan kita kalau cikgu nak, kita ada 9 konstruk kecerdasan pelbagai. Verbal linguistik, visual ruang. Kalau saya terkecil, cikgu beritahu, saya pun ingat lupa juga ni. Logik matematik, okey. Muzik ni okey. Naturalistik, kinestetik, interpersonal dan existential. Okey, lepas tu kemudian merujuk kepada bagaimana murid. Okey, profil belajar merujuk kepada bagaimanakah murid belajar dengan baik. Okey. Yang ini adalah dia punya hierarki yang Cikgu Mak nak ceritakan tadi. Dia dalam bentuk, kalau dalam matematik dia buat macam gini lah. Tapi semua ada. Kandungan, proses, produk, persekitaran semua ada. Okey, ini dalam matematik. Okey, dalam matematik kalau Cikgu buka betul-betul kat DSKP depan-depan, memang dah ada fikrah matematik, iaitu bidang pembelajaran, sikap dan nilai, kemahiran dan proses. Okey, di luarnya adalah terbeza proses, terbeza produk dan terbeza kandungan. Memang ada dalam DSKP. Okey. Okey, ini adalah slide yang macam gini, yang ada ujung je KPM ni adalah daripada bekas seku. Saya selitkan untuk pemahaman sebab dia bagi sikit sangat untuk kandungan matematik. Okey, ini untuk tahun 1, tahun 2, okey. Tahun 1 dalam transisi kan. Okey. Kemudian contohnya macam gini lah, kandungan matematik yang asas saja. Nombor bulat. Kemudian tahun 2, tengok bezanya di sini, tahun 1 nombor bulat hingga 100. Tahun 2 nombor bulat hingga 1000. Kemudian standard kandungan, okey, bila tahun 1 membundahkan nombor. Okey, membundahkan nombor. Tahun 2 pun membundahkan nombor juga. Tetapi di manakah dia punya bezanya itu tahun 1 membundahkan nombor bulat hingga 10 yang terdekat. Tapi yang bila tahun 2 dia ada angsa maju, okey, membundahkan pada nombor bulat hingga ratus terdekat. Seterusnya lah nanti, okey, nombor hingga 1000, nombor bulat hingga 1000, nombor bulat hingga 10,000, 100,000 dan juta. Okey. Kumpulan murid, okey, kumpulan murid. Dia ada nampak beza slide yang daripada KPM Pekaseku yang kap 3 yang ini. Okey, yang ada tepi KPM. Okey, saya tak ubah apa-apa. Kalau cikgu nak slide ni ada dalam 8 slide sahaja, ada di sumberku kalau saya takut cikgu tak faham, saya cuma tambahkan je lah. Okey. Kumpulan murid yang telah dijelaskan tadi, murid-murid yang dia ada 2 kumpulan, iaitu kumpulan 1, tipe 1, tipe 2, tipe 3, 2, tipe 4, 5 dan 6. Objektifnya, di akhir pembelajaran ini murid dapat membundahkan nombor bulat kepada puluh yang terdekat. Okey, ini aktiviti.
Aktiviti termasuk tadi kandungan tadi kandungan. Ini adalah proses. Okay, kalau proses yang kita tengok daripada contoh-contoh dalam buku teks, kebanyakannya menggunakan garis nombor. Okey, sebenarnya ini terpulang kepada cikgu nak berbagai. Ada cikgu menggunakan, okey, ini garis nombor. Ada cikgu yang menggunakan yang real semua menggunakan pembaris. Pembaris lipat. Ada yang cikgu menggunakan straw. Straw. Ini semua adalah proses. Proses macam mana cikgu nak menunjukkan terbeza proses dan akhirnya akan menjadikan terbeza hasil. Okey, terbeza hasil. Tapi jawapan tetap sama. Pemahaman sama. Okey. Yang ini kumpulan 1, cadangan aktiviti, konsep terdekat. Okey, yang cikgu cakap kat warna hitam ni, okey, yang tepi 1, 2, 3. Okey, murid ini berada dekat dengan guru A atau guru B. Dia tanya, murid ini berada dekat guru A atau guru B? Dia macam jauh daripada guru kan? Murid ini berada dekat dengan guru A atau guru B. Okey. Kalau ni dia lebih dekat daripada guru B. Maksudnya fokusnya pada kat guru B. Maksudnya cikgu budak ni mungkin dah titik 4, 5, 6 mungkin. Ini cara dia. Cikgu kena mengesan lah budak tu di mana. Okey. Asas dia cikgu asas. Okey. Kadang-kadang tapi saya nak cakap juga kadang-kadang ada cikgu respon malam matematik ni. Bundar ni macam mana kami nak tekankan bundar sedangkan menulis ayat matematik pun mereka tak tepat lagi. Contohnya nombor 46. Ada masih lagi tulis 46. Macam itulah kan. Okey, sebenarnya itu cikgu boleh buat sisipan tapi yang penting ni adalah konsep asas sebenarnya yang cikgu ni penting Okey, itu adalah sekarang ini pengujaran lah cikgu. Okey. Pengulangan kepada teknik menyebut tu nanti. Sambil-sambil cikgu cerita pasal bundarkan, cikgu latih juga mereka menyebut ayat matematik dengan betul, menyebut nombor dengan betul. Okey. Sentiasa buat pengulangan. Itu aktiviti sisipan lah. Tapi yang utamanya cikgu fokus kepada kemahiran asas. Okey. Ini yang kita kata adalah cikgu dah asingkan kumpulan 1, kumpulan 2. Kumpulan 1 kepada puluh yang terdekat, kumpulan 2 kepada ratus yang terdekat. Okey? Jadi dia jadi kat sini, cara cikgu nak ajar kumpulan 1, mungkin akan cikgu tadi cikgu Manap dia ada terangkan, dia tak terangkan tapi dia senaraikan 7 pola. Okey, sebenarnya dalam pendekatan terbeza kita ada 14 pola. Tapi untuk sekolah biasa kita ada 7 pola. Kalau saya silap cikgu Manap boleh betulkan. Okey, kita ada 7 pola. 7 pola. Okey, cikgu boleh ambil pola sama ada cikgu nak proses yang sama, produk yang berbeza. Ataupun cikgu nak kumpulan 1 proses berbeza, kumpulan 2 proses berbeza, dan kumpulan produk pun berbeza-berbeza. Pun sama, tak apa. Selagi cikgu berada dalam pola tu tak salah. Okey? Ada juga sekolah yang cikgu buat, okey macam tadilah, dia ada satu je. Dia ada satu je proses, dia menggunakan garis nombor. Okey, dia gunakan garis nombor. Tapi dia suruh buat latihan menggunakan arah budak. Okey? Menggunakan puluh terdekat, ratus terdekat. Okey? Kalau cikgu adalah cara lain, cikgu boleh buat cara lain. Mungkin kumpulan 1 mudah dengan cara pembaris lipat. Kumpulan 2 boleh menggunakan garis nombor. Kita pulang Okey, standard pretasi. Okey, ini standard pretasi dia menyatakan sebarang nombor hingga 1000. Tipe 2 menentukan nilai nombor dan menyusun nombor dalam tertib. Okey, tentang menyebut nombor itu, ini sebenarnya bukan satu masalah isu sebab saya pergi ke sekolah kadang-kadang dia kata menulis nombor dengan betul tu pun ada masalah. Tapi sebenarnya itu adalah pengulangan. Sentiasa cikgu melakukan pengulangan, menyebut nombor dan menulis nombor dengan baik. Okey? Samalah dengan masa lagi kadang-kadang mengeja. Mengeja dia kena sentiasa pengulangan. Okey? Menganggap, membundar sebarang nombor, melengkap perangkaian dan pola nombor. Tipe 4, menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor. Tipe 5, menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan nombor dengan pelbagai strategi. Dipindah menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin, melibatkan nombor dan kreatif dan inovatif. Yang inilah berlaku pada matematik yang sekarang. Mereka mengatakan budak kena kreatif, murid kena kreatif dan inovatif dalam soalan itu. Okey? Dalam satu soalan. Okey, contohnya kalau dalam saya perhatikanlah, saya dalam kunjung bimbing, soalan yang walaupun tak kunjung bimbing, walaupun kita tengok masa PDPR, soalan yang ayat matematik yang budak kena ceritakan ayat daripada ayat matematik tu kan. Kat situ cikgu selalu skip. Cikgu skip. Sebenarnya itulah kita nak melatih minda pelajar untuk membina satu rumus baharu atau cara penyelesaian yang baru berbanding daripada contoh yang telah diberikan. Okey? Okey, kalau ikut tadi, ini adalah slide akhir daripada KPM Perkasa Kutulah, slide akhir. Okey. Yang ini adalah contoh bagi, ini untuk nak bagi gambaran lah cikgu tak perlu ada RPH yang berbeza. Cikgu Hashim dah tekankan tadi, satu RPH, tetapi kandungan proses produk yang berbeza. Okey. Ikut keperluan dan tahap murid. Okey, saya showkan secara ringkas saja mengikut kecerdasan pelbagai. Okey. Kalau arah pengantar sedia ada, yang ini kecerdasan pelbagai budak, ikut kecerdasan pelbagai mereka lah. Kalau cikgu nak kecerdasan macam budak yang kepada muzik, cikgu adakan aktiviti seperti kuis, puzzle. Okey. Okay, seorang guru, apakah kegunaan DSKP? Okay. Rancangan RPT, penyediaan RPH, penulisan objektif. Kalau boleh kita bina RPT kita sendiri mengikut penguasaan dan kemahiran murid kita sendiri. Sebab saya tengok dalam Telegram pun dah banyak dah yang menjual RPT saya tengok Okey, penyediaan RPH, penulisan objektif dan kriteria kejayaan. Perancangan aktiviti PDP. Itu 3 perkara lah kalau tengok dalam SPI. Okey. Yang ini contoh lah. Saya bagi contoh sahaja. Okey. Ini kalau ini asas untuk mengukur panjang pun mengenal cm dan meter. Okey. Ini mengukur dan menandakan jarak. Jarak dalam unit cm dan meter. Okey. Ini contoh. Bila cikgu tengok dalam DSKP, cikgu dah boleh highlightkan mana yang perlu cikgu terbezakan. Okey, untuk penguasaan murid. Perlu kaji dan diolah untuk aplikasi terbeza kandungan, proses dan produk. Okey. Okey. Mengukur dalam unit, menulis dalam objek, menulis ukuran mengikut objek yang berbeza. Okey, ini semua adalah asas asas. Okey, ini melakar. Ini semua asas, melakar. Kalau asas ni budak-budak tak mahir, nanti cikgu nak untuk yang seterusnya untuk cikgu nak buat penambahan perimeter semua, itu adalah menjadi kesukaran. Okey. Ini adalah gaya pembelajaran, iaitu dalam pedagogi terbeza kita ada bahan terbeza, mesti ada gaya pembelajaran, mengikut gaya pembelajaran. Okey, bila cikgu dah study tentang penguasaan murid, automatically cara kita nak mengajar itu pun berbeza. Lain cikgu, kita tak boleh ajar langsung. Kita tak boleh ajar langsung sebab kalau budak kita berbeza. Yang pentingnya cikgu cuba analisiskan, buat satu kelompok, satu kumpulan yang mana cikgu memerlukan skop yang sama untuk pengajaran supaya nampak keterbezaan kandungan, proses dan produk itu mengikut persekitaran yang bersesuaian. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya untuk matematik. Untuk slide yang untuk KPM, 8 slide sahaja yang telah diberikan. Ini cuma saya nak bagi gambaran lah macam mana yang dikatakan berbeza daripada segi kandungan, produk dan proses
bagi mata pelajaran matematik. Untuk bimbingan seterusnya, siapa-siapa yang ada masalah, kemusykilan, boleh je tanya SIC Plus di Rompin. Kami sedia membantu. Kalau nak bagi contoh ke, insyaAllah kami boleh membantu. Saya rasa itu sahaja daripada saya, SIC Plus Matematik, Sains Matematik di Rompin. Okey, untuk pendekatan terbeza bagi subjek matematik. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih diucapkan kepada Puan Linda tadi atas taklimat berkaitan dengan pembelajaran pedagogi terbeza untuk matematik. Diharapkan kepada semua peserta dapat memahami konsep yang diterangkan tersebutlah. Sebenarnya dia hampir sama je. Konsep pedagogi terbeza ni cuma dia berdasarkan kepada subjek-subjek tertentu lah. Misalnya kalau untuk BM tadi dia sebenarnya ada 15 pola, tapi sebenarnya tak semua 15 tu sesuai dengan kita. Jadi kita kena pandailah menyusun untuk kesesuaian. Okay, jadi seterusnya kita untuk terakhirlah taklimat berkaitan dengan pedagogi terbeza ni, kita silakan Cik Sahrizan untuk meneruskan taklimat berkaitan untuk pedagogi terbeza subjek sains. Jadi silakan Cik Sahrizan. Dengar? Boleh dengar. Boleh dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekejap saya present. Okay, rasanya semua ada audien boleh dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang dihormati pengacara majlis kita pada hari ini, Cikgu Abdul Manap, yang berusaha, Tuan Ketua Pilih kita, Encik Ahmad Zamri bin Muhammad Isa, Tuan Timbalan, Encik Muhammad Yazid bin Kamaruddin, sahabat-sahabat daripada PJ Rompin, para penetua, guru besar, seterusnya cikgu-cikgu yang saya kasih sekalian. Okey, saya untuk slot yang terakhir bagi catch up plan 3 bagi sains sekolah rendah, dan saya harap cikgu-cikgu semua memang dah nampaklah slide yang saya kongsikan ini. Jadi saya teruskan untuk sains sekolah rendah. Okey, insyaAllah sikit saja slide ini. Saya terfokus kepada contoh-contoh. Baik, ini contoh untuk sains bagi pembelajaran atau pendekatan terbeza. Okay, untuk sains, sebab sains ini kemahiran dia yang utama ialah kemahiran proses sains. Okay, sebab kalau tengok pada, saya suka tunjuk yang ini sikit saja, sekejap. Okay, ini untuk pengetahuan khususnya Ketua Panitia lah untuk menerangkan balik kepada cikgu-cikgu di bawah bidang sains khususnya, iaitu di dalam DSKP. Sebab bila saya kebanyakan saya turun ke sekolah, bila saya lihat kebanyakan cikgu dia terus menggunakan bahagian huraian tu saja, tidak meneliti pada bahagian depan DSKP seperti mana yang Puan Linda maklum tadi. Kita tak fahamkan balik apa maksud DSKP itu sendiri, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, so saya ambil image ni daripada DSKP Sains tahun 4, dan dalam semua DSKP Sains ada rajah ini, iaitu kerangka konsep kurikulum sains. Jadi apa yang cikgu-cikgu dapat lihat kat sini, fokus untuk catch up plan CUP 3 ni adalah kemahiran pada bahagian ini. Okey, untuk pengetahuan ni masih diajar secara macam biasalah, iaitu dalam PDPC biasa, iaitu inquiry, ini semua adalah bidang-bidang sains. Okey, jadi fokus untuk catch up plan 3 ni kenapa? Macam isu tadi lah, kenapa cikgu yang mengajar tahun sebelumnya tak bawa kelas tu, cikgu yang baru maksudnya seperti Haji Hashim kata tadi, DSKP tahun semasa. Jadi fokus untuk catch up plan 3 ni adalah kemahiran. Jadi fokus ni untuk kemahiran saintifik. So rujuk pada rajah ini. Jadi untuk
dapatkan fikrah sains ni perlu ada 3 perkara, itu pengetahuan atau konten atau silibus itulah, kemudian kemahiran yang memang semua pelajar akan belajar daripada tahun 1 sehingga tingkatan 5, dan juga nilai, sikap saintifik dan nilai murni yang juga ada penilaian dalam borang pelaporan PBT setiap murid tersebut bagi subjek sains. Dan kalau tengok pada DSKP juga, daripada muka surat 15 sehingga muka surat 20, perkara ini ada dalam setiap DSKP sains dan juga sains tulis. Iaitu sebagai contoh kat sinilah, kalau tahun dia ada 4 tahap, iaitu tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Jadi untuk silibus sains ini dia berkait daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Jadi tak menjadi isu jika kemahiran yang murid tahun 6 tak kuasai lagi, boleh dia ajar semasa di tingkatan 1. Sebagai isu utama yang murid-murid tidak dapat menjalankan eksperimen semasa di sekolah rendah. Jadi itu yang memberi kesan yang besar apabila mereka nak menghadapi silibus di sekolah menengah, tak pandai nak guna alatan-alatan asas seperti bika, nak mengukur mengukur menggunakan nombor, mengelas, membuat pemerhatian. Ini yang kita nak fokuskan dalam catch-up plan 3 ni. Seperti yang saya akan tunjuk nanti, iaitu yang kemahiran mengelas kejap lagi. Dalam contoh, kalau kita perhatikan dia punya kata kerja pun berbeza-beza. Okey, kalau perhatikan sini, maksudnya daripada tahap 1 ni dia punya kata kerja dia rendah, kemudian tahap 2 meningkat sikit sehinggalah untuk tahap 4, tingkatan 4 dan 5 dia punya kata kerja dia lebih tinggi. Iaitu mengelaskan lebih terperinci tentang objek atau fenomena yang dikaji. Okey, so ini gambaran untuk cikgu-cikgu sains, khususnya ketua panitia sains untuk menerangkan kepada anak buah nanti. Okey, saya balik kepada contoh ini, insya-Allah sekejap cikgu. Diharapkan cikgu boleh faham. Saya ambil contoh untuk sekolah rendah lah, untuk tahun 2 dan tahun 3. Okey, bagaimana cikgu-cikgu yang berada di tahun 3 nak tengok balik untuk kemahiran semasa di tahun 2. Okey, iaitu kemahiran proses sains. Okey, untuk tahun 2 kalau kita perhatikan di sini, memerhati tahun 2 kemahiran proses sains yang perlu dicapai oleh murid tahun 2 itu memerhati, mengelas, mengukur menggunakan nombor dan berkomunikasi. Okey, so fokus saya hari ini ialah untuk mengelas. Okey, tahun 3 pun kemahiran proses sains dia sama, cuma tambah sikit. Iaitu ada meramal dan membuat inference. Kalau perhatikan dalam tahun 2 tak ada, tahun 3 dia ada tambah sikit. Jadi di sinilah contoh di sini fokus kepada mengelas. Okey, bagaimana? Bagi contoh di sini untuk SP yang diterangkan di sini itu fokus untuk kemahiran mengelas. Okey, ini sebenarnya ada dalam tajuk-tajuk awal untuk silibus sains. Cikgu sains memang akan faham perkara ini. Okey, objektif. Okey, cikgu perhatikan kata kerja di sini menyatakan ciri yang terdapat pada objek. Okey, yang kedua, murid boleh mengasing dan mengumpulkan objek berdasarkan ciri sepunya. Okay, yang ketiga, murid boleh menggunakan ciri lain. Ini yang berbeza sikit. Untuk mengasing dan mengumpulkan objek. Jadi kalau di sini sebenarnya cikgu dah boleh nampak bahawa dalam objektif sendiri telah membentuk kumpulan-kumpulan yang berbeza murid ini mengikut TP yang dapat daripada tahun sebelumnya. Okey. Okey, sini contoh. Jadi sebelum mulakan PDP, sangat-sangat penting cikgu kena kenal pasti TP murid daripada TOV yang dapat daripada kelas sebelumnya ataupun sekolah rendah ke sekolah menengah tersebut. Jadi inilah yang perlu cikgu buat kalau dapatlah sebelum memulakan sesi PDP pada 21 Mac ini. Okey, jadi kumpulan murid TP1 hingga TP3 dan murid yang tidak ditaksir tadi kita kelaskan dalam satu kumpulan. Okey, kumpulan murid TP4 hingga TP6 dalam satu kumpulan yang lagi. Okey, sebelum cikgu tanya saya terangkan dulu macam mana nak pecah kumpulan dalam era pandemik ni. Kita tak boleh nak pecah-pecah kumpulan. Okey, cikgu cara pembahagian ni ialah melalui cikgu punya rekod. Maksudnya kita bukan pecah ikut murid yang nak bergerak. Kita pecah ikut nama-nama murid tersebut. So daripada nama senarai yang kita dapat tu kita dah kenal pasti. Walaupun tak pernah menjumpa, mungkin dalam PDPA kita dah ada senarai nama. Maksudnya dah ada data murid-murid ini sebelum kita memulakan kelas tersebut. Okey, ini contoh untuk set induksi kita tunjuk gambar 1 dan gambar 2. Kita fokus tadi iaitu kemahiran mengelas. Okey, ini contoh ada gambar yang ketiga. Kita boleh nampak dah budak-budak ni dia nak kelas macam mana benda ni. Kalau perhatikan pada Lego ni, apakah jenis pengelasan? Kalau murid yang peringkat TP1 sehingga TP3 ni bagaimana kaedah mengelas mereka, dan untuk murid
yang TP4 hingga TP6, apakah kaedah yang kita boleh gunakan. Jadi kita tengok di sini contoh bagaimana nak melaksana. Okay, kumpulan 1, murid diberikan lembaran tugasan untuk menyenaraikan senarai ciri-ciri. Okay, tengok balik pada objektif tadi, memang kita nak minta senaraikan. Okay, menyatakan sahaja. Okay, kita minta murid tadi untuk menyatakan sahaja ciri-ciri yang terdapat pada objek. Okay, apa beza dengan kumpulan 2? Iaitu kumpulan murid TP4 hingga TP6 tadi, murid mengasingkan dan mengumpulkan objek berdasarkan ciri sepunya. Okay, ini peringkat yang pertama. Jadi kita dah bagikan lembaran kerja seperti contoh ini. Okay, jadi ini contoh sahaja. Okay, kemudian murid tadi dah senaraikan, kemudian dia menyatakan pula. Kalau kita tengok daripada objektif tadi, objektif pertama dan objektif kedua. So objektif pertama dan objektif kedua murid ini dah kuasai. Okay. Objektif ketiga kita dah masuk sebenarnya kepada kumpulan yang kedua. Jadi di situlah nampak perbezaan sebenarnya RPH sama tapi mungkin objektif berbeza ataupun kaedah pelaksanaan aktiviti itu yang berbeza menjadikan pembelajaran terbeza berlaku pada masa yang sama. Jadi murid baik bila dah terlaksana, dah tercapai objektif ini, maksudnya kumpulan 1 tadi dah capai dah. Maksudnya dia dah mencapai objektif pertama dan mencapai objektif kedua, sebenarnya murid ni dah mencapai TP3. Jika murid ni boleh, jika tak boleh, di sinilah kita perlu refresh balik atau rumuskan balik, tengok apakah kelemahan-kelemahan yang masih ada pada murid pada kumpulan 1 ini. Kumpulan 2 ni kita tahu dah, dia mesti dah dapat TP3 dah. Ni TP3 dia dah beres. Jadi macam mana kita nak tingkatkan lagi TP murid-murid ini? So kita pergi pada aktiviti yang kedua. Sekejap, slide tak bergerak. So di sini kalau kita tengok objektif yang ketiga tadi, bagi kumpulan 1 yang dah settle TP3, kita cuba pula dengan untuk objektif yang ketiga iaitu mengasing dan mengumpulkan objek berdasarkan ciri sepunya dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan. Baik. Untuk murid kumpulan 2, kita top up lagi, tambah lagi untuk mengumpulkan objek sehingga peringkat yang terakhir. Jadi bagaimana contoh lembaran kerja yang kita boleh bagi pada murid-murid ini? Kalau kita perhatikan dalam jenis orang kata lupa dah namanya, peta pokok lah contoh macam ni. Peta pokok di sini kalau kita tengok untuk kumpulan 1 tadi yang murid TP1 hingga TP3 ataupun yang belum ditaksir tadi, kita cuba bagi lembaran kerja ini, maksudnya dia ada 2 peringkat ini saja untuk dia mengelaskan objek-objek tadi. Bagi kumpulan 2 dia dah boleh dah, maksudnya sampai peringkat ini dia dah boleh buat tanpa perlu bimbingan. Jadi kita cuba test pula sehingga dia boleh mengelaskan lagi. Contoh warna-warna tadi dia dah kelas lah ikut warna. Bila warna pula ada bentuk yang berbeza. Ada yang mungkin yang 1, ada yang mungkin yang jenis 2, Lego-Lego tu tadi. Ataupun buah-buahan tu tadi. Ini sebagai contoh. Baik. Bagaimana kita nak mengelaskan mengikut TP? Sebab tu untuk cikgu-cikgu sains sekolah rendah. Sangat-sangat beruntung. Sangat-sangat beruntung. Kenapa? Cikgu kaji dalam DSKP tersebut. Dalam DSKP tu dah terangkan murid yang TP1 ni macam mana, TP2 macam mana, TP3 macam sampailah TP6. Ni contoh daripada DSKP yang ditunjukkan di sini. Fahamkan kata kerja di sini iaitu menyatakan ciri. Maksud dia dapat nyatakan ciri, ada warna yang berbeza, so dia boleh dapat TP1. TP2 memerihalkan ciri. Dengan menyatakan persamaan dan perbezaan, dah boleh dapat TP2. Ini untuk yang semasa cikgu, ini untuk PBD semasa. Kita bahagi dahulu, maksudnya jika murid yang TP1 sampai TP3 tadi, kita test dia boleh dapat sampai TP5. Tak ada masalah, sebab itu adalah PBD semasa dan bukan tujuan kita meningkatkan TP yang sebelumnya. Jadi maksudnya kita nak macam test balik murid ni, betul ke dia ni sampai TP3 saja tu. Rupanya dia dah mungkin ada belajar homeschooling dan sebagainya, dia boleh mencapai TP5 atau TP6. Lebih baik mungkin daripada kumpulan yang dilabelkan sebagai TP4 sehingga TP6 tu tadi. Kemudian TP3, mengasing dan mengumpul objek atau fenomena berdasarkan ciri sepunya dan berbeza. TP4
sambung lagi, menyatakan pula ciri sepunya yang digunakan. Okey, TP5, sambung lagi ayat dia, menggunakan ciri lain. Ini nak membezakan dengan objektif yang sebelumnya. Menggunakan ciri lain, dia kata ni boleh buat membentuk objek-objek yang berbeza dan sebagainya. Okey, dan TP6, mengasih dan mengumpul objek atau fenomena berdasarkan ciri sepunya dan berbeza sehingga peringkat terakhir dengan menyatakan ciri yang digunakan. Okey, nampak di sini tu saya kata yang sekolah rendah ni dia punya DSKP sangat-sangat cantik dan senang untuk difahami jika cikgu baca betul-betul. Okey. Jadi inilah cikgu sebagai panduan bagaimana menggunakan pendekatan terbeza untuk melaksanakan catch up plan 3. Jadi saya rasa itu sajalah untuk sains. Sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa sebarang soalan, saya buka sekejap untuk sains. Okay, ada ruangan chat, saya chat sekejap. Saya semak kalau ada. Setakat ni Tak ada. Setakat ni tak ada. Ada Okey. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Bila tersedia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik semula kepada pengurusi majlis. Silakan. Terima kasih Cikgu Syahril atas taklimat berkaitan dengan pedagogi berbeza untuk subjek sains sekolah rendah. Okey, saya haraplah kepada semua peserta dapat memahami konsep dia hampir sama sahaja ya. Jadi cuma kita nak ingatkanlah bila kita macam bahasa tadi, contohnya kalau kita ikut aktiviti kumpulan atau ikut kemahiran pelajar tadi, tak semestinya untuk satu hari tersebut pelajar hanya memang dia belajar mengikut aktiviti yang sama. Mungkin kalau dia dah boleh menguasai lepas dah untuk yang aktiviti 1, aktiviti 2 dia boleh beralih kepada kemahiran yang seterusnya lah, atau aktiviti yang kumpulan yang seterusnya. Okey, jadi saya rasa ini selesailah untuk taklimat berkaitan dengan pendekatan berbeza. Jadi kita ada satu lagi slot lah sebelum tu. Jadi dengan ini saya tidak mahu membuang masa lah. Jadi kita persilakan Tim Timbalan, Cik Mak Yazid, Cik Amarudin untuk memberi taklimat berkaitan dengan PBD sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, saya persilakan. Terima kasih Encik Abdul Manap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Abdul Manap, pengurusi majlis kita pada tengah hari ini tengah hari. Sekejap je saya akan ambil masa tuan-tuan dan puan Yang berusaha Tuan PPD Encik Ahmad Zamri, yang dihormati rakan-rakan timbalan PPD, seterusnya tuan-tuan pengetua guru besar, rakan-rakan SIC, rakan-rakan guru serta pegawai di PPD lah. Okey, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berjumpa. Okey, saya tak bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nak cepat je sebab dah dekat pukul 1, saya faham tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tadi 250 ni tinggal 214 ni, dah ramai dah meninggalkan majlis kita untuk nak masak kot. Okey, saya akan menyampaikan tentang kita akan bantu pihak sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita tidak biarkan sekolah bersendirian untuk mendapatkan maklumat murid tingkatan 1 tu. Okey, jadi untuk itu saya akan menyampaikan tentang taklimat libat urus sekolah menengah dan sekolah rendah feeder school daerah Rompin sesi persekolahan 2022-2023. Okey, taklimat hari ini dan kita cadang akan adakan sesi libat urus ini pada 16 bulan Mac 2022 lah. Okey. Tujuan libat urus ni ialah menjadikan satu medan perbincangan secara rasmi lah antara pengetua dan guru besar. Pengetua menerima murid, guru besar menghantar murid. Okey, dan yang kedua, guru besar akan menyerahkan laporan PBD. Jadi saya harap sekolah bersedialah, sebab tu kita beri awal hari ni. Guru besar akan menyerahkan laporan PBD, dalam bilik darjah dan ID D5 serta kata laluan murid tahun 6 kepada sekolah menengah di mana anak murid dia pergi. Sekejap lagi saya akan tunjukkan senarai dia. Yang ketiga, sekolah menengah pengetua akan mendapatkan maklumat tentang murid tingkatan 1 dia
macam mana kehadiran atau penglibatan murid dalam PDP dan PDPR pada tahun 2021. Pengetua juga boleh mendapatkan maklumat tentang keupayaan 3M, membaca, menulis, mengira murid tahun 6 ni supaya pihak sekolah menengah dapat merancang melaksanakan CUP. Okey, mendapatkan laporan PBD murid tahun 6 sebagai TOV dan mendapatkan apa-apa isu murid semasa murid di tahun 6 lah. Pengetua boleh dapatkan apa-apa isu, bertanya dengan guru besar. Okey, pada masa yang kita tetapkan. Dan yang keempat, membolehkan sekolah menengah merancang pelaksanaan catch-up plan CUP3, iaitu seperti menetapkan kumpulan atau individu lah kalau dia tak ramai. Kalau dia ramai, kumpulan lah. Okey, dan sekolah menengah dapat melaksanakan CUP3 pada hari pertama persekolahan, insya-Allah. Tidak akan ada isu senarai, tak ada, kita tak kenal murid seperti yang dinyatakan tadi kan. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba bantu pihak sekolah supaya sekolah menengah dapat melaksanakan CUP pada hari pertama persekolahan. Okey. Ini adalah garis masa untuk penyerahan pelaksanaan CUP fasa 3. Yang pertama pada hari ini saya beri taklimat kepada kita beri taklimat PPD beri taklimat kepada tuan-tuan tentang pelaksanaan. Timbalan slide tak gerak lah. Slide tak gerak ke? Rujuk slide nombor apa? Sekarang ni masih slide nombor 2. Slide nombor 2 Oh, terima kasih Haji. Dia tak boleh kembang agaknya. Boleh? Ada Okey, ada. Okey. Sekolah menengah dapat melaksanakan CUP pada hari pertama lah. Kita akan bantu supaya dengan harapan di arah Ropin tidak ada isu. Okey. Yang ketiga, Haji tutup mic Haji. Minta Haji Hashim tutup mic. Yang ketiga, ini adalah garis masa pelaksanaan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan menerima taklimat daripada PPD. Taklimat CUP3 kepada semua PGB, TPK1, wakil ketua bidang atau ketua panitia dan penyelaras PBD bagi sekolah rendah lah. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan pada 16 hari bulan, sekolah rendah akan menyerahkan laporan PBD kepada sekolah menengah. Kita akan buat secara Google Meet. Pada 21 hari bulan Mac, maknanya pelaksanaan CUP. Tuan, mohon slide show tuan, tak nampak slide. Tak nampak? Ya. Boleh keluar ke? Reading view. Boleh Boleh gerak Okey. Tadi tak gerak. Okey, terima kasih. Okey. Maknanya selepas kita bagi taklimat ni, saya mintalah tuan-tuan guru besar, pengetua, guru besar melaksanakan taklimat ataupun penataran kepada guru-guru di sekolah. Sebab semasa task force CUP 2 tahun lepas, kita dapatilah ada sekolah tidak melaksanakan ataupun tidak memberikan taklimat atau penataran kepada guru dia di sekolah. Jadi saya minta tolong sangat-sangat kepada pengetua, guru besar, tolong buat taklimat, beritahu cikgu kita. Walaupun mereka dah tahu dah melalui media sosial, tapi tolong beritahu mereka bahawa tuan-tuan dan puan-puan menerima taklimat ini dan taklimat disampaikan kepada mereka. Supaya semua pihak jelas. Kalau dia tahu-tahu je kan, bila kawan dia tanya tak tahu, dia boleh kata tak tahu bila orang tanya. Kalau katalah JPN turun, dia kata dia tak tahu, sekolah tak buat kan? Sekolah tak buat. Okey, jadi saya minta tolong buat taklimat pelaksanaan CUP3 kepada semua guru di sekolah. Sekarang ni kaedah taklimat mudah. Kalau tidak boleh bersemuka secara online seperti yang kita laksanakan pada pagi ini. Jadi taklimat ni tentang penyerahan pelaporan sekolah menengah, sekolah rendah ke sekolah menengah ni, ini kita daerah Ropin saja yang buatlah. Daerah lain saya tak tahu. Okey, serah laporan PBD akan kita laksanakan pada 16 Mac. Pada 21 Mac saya berharaplah kami di PPD berharap pelaksanaan CUP 3 di sekolah
dapat dijalankan tanpa ada apa-apa masalah lah. Di samping itu mulai 21 hari bulan Mac hingga 15 bulan Mac selama 4 minggu, insya-Allah kita akan laksanakanlah kunjung bantu 21 itu melalui sahabat sekolah dan hari-hari seterusnya melalui rakan-rakan SIC, rakan-rakan pegawai pemulihan dan juga pegawai yang ada di PPD lah untuk memastikan pelaksanaan CUP tidak ada apa-apa masalah. Okey tuan-tuan Okey, apa yang diperlukan? Pihak sekolah rendah diharap dapat menyediakan bahan berikut. Okey, yang pertama ialah laporan akhir PBD murid tahun 6 sesi persekolahan 2021 2022. Soft copy, kalau boleh soft copy ataupun hard copy itu mungkin payah sikit sebab kita akan buat Google Meet Okey, maklumat yang perlu disediakan selain daripada laporan PBD iaitu ID D5. ID D5 murid nombor telefon murid atau ibu bapa. Sebab apa? Sebab pada minggu pertama dan kedua persekolahan, murid tingkatan 1 akan menjalani PDPR. Sebab tu mereka guru perlu berikan nombor telefon supaya guru di sekolah menengah dapat mewujudkan grup PDP mereka. Yang ketiga, laporan kehadiran dan penglibatan murid semasa PDP atau PDPR. Sebab apa laporan kehadiran ini perlu? Supaya pihak sekolah menengah dapat merancang CUP mereka mengikut kumpulan murid lah. Senarai murid yang tidak dapat ditaksir. Sebab kalau dalam laporan akhir PBD hanya ada TP1 hingga TP6 saja. Tidak ada laporan kehadiran. Jadi sediakan secara ringkas, bukan nak satu PowerPoint. Secara ringkas tak perlulah semua murid. Murid yang kerap tak hadir itu siapa? Yang ponteng tegar ke, tidak dibenarkan hadir oleh penjaga ke, kita senaraikan. Okey? Senarai murid yang tidak dapat ditaksir, tidak hadir bersebab. Sebab apa murid ini tidak dapat ditaksir? Dia tidak hadir sepenuhnya ke paruh sesi persekolahan bulan Disember gitu saja ke? Jadi kena ada lah senarai dia. Okey? Seperti yang Tuan PPD kata tadi dalam sesi soal jawab tadi, jadi maknanya kita perlu dapatkan maklumat itu. Bukan apa tuan-tuan dan puan, pada sesi persekolahan nanti pihak sekolah menengah akan diminta pula mengesan murid cicir. Jadi bila sekolah menengah dah tahu senarai murid dia yang selalu tak hadir, jadi dia senang dah cari. Oh, murid cicir ni duduk sini. Jadi mudah untuk mereka mengesan. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan di sekolah rendah kena bantu rakan-rakan kita di sekolah menengah. Okey, dan apa-apa maklumat yang diperlukan oleh sekolah menengah. Okey, cara penyerahan bahan atau dokumen tertakluk kepada persetujuan antara pengetua dan guru besar. Boleh melalui email ke, WhatsApp atau Telegram ke, atau hantar cetakan ke sekolah. Jadi dalam sesi libat urus ini, kehadiran. Saya sangat-sangat mengharapkan kehadiran pengetua dan guru besar. Pengetua dan guru besar yang bertanggungjawab supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh bersemuka dan berbincang dari hati ke hati. GPK dan mana-mana guru mengikut kesesuaian atau keperluan sekolah lah, itu terserah kepada pengetua atau guru besar. Yang paling penting ialah pengetua dan guru besar kena hadir. Okey. Seterusnya, ini adalah jadual libat urus 16 Mac. Saya akan edarkan melalui surat insya-Allah petang ni tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan minta bersedialah. Jadi pada pukul 8.30 hingga pukul 10 tu SMK Muazzam Jaya dan SMK Muazzam Shah sekolah yang terlibat. Jadi guru besar sekolah berkenaan ada 7 buah sekolah diharap bersedia pukul 8.30 pagi. Bagi sekolah menengah Keratung, guru besar SK Keratung 1, Keratung 2, Bandatul Razak, SK Bukit Seruk, SK Melati akan terlibat. Dan seterusnya SMK Tanjung Gemuk, SK Denai, SK Janglau, SK Pianggu, SK Sarang Tiung dan SK Tanjung Gemuk. Ini adalah untuk sesi pagi iaitu dan SMK Rompin. Guru besar SJKC Rompin perlu ada SK Rompin, SMK Rompin Permai, SK Kampung Kolam. Jadi SMK Rompin Permai dan SMK Rompin ni akan duduk sekali lah sama seperti SMK Muazzam Jaya dan SMK Muazzam Shah.
Sebab mungkin ada di antara murid SJKC ke SK Rompin ke yang akan bersekolah di SMK Rompin Permai. Itu untuk sesi pagi 8.30 hingga pukul 10. Harap semuanya dapat hadir pada masa yang ditetapkan. Dokumen yang diperlukan tadi saya dah nyatakan. Apa yang kita nak bawa, dan tuan-puan juga boleh berhubung dengan pengetua sekolah apa lagi yang dia nak selain daripada yang saya senaraikan. Ini kali pertama kita buatlah ni sebab ada isu sekolah tak tahu dan sebagainya. Memang kita bekalkan kepada murid, tetapi murid kadang dia tak serah ke sekolah menengah, dia lupa dan sebagainya. Jadi untuk itu PPD ambil inisiatif untuk melaksanakan libat urus ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kumpulan yang kedua, pukul 10.30 hingga pukul 12, iaitu SMK Perantau Damai, sekolah sekitarnya, SMK Bandar Tun Razak, sekolah sekitarnya, SMK Pontian Jaya, SMK Pontian Jaya dan SMK Selendang ni lain. SMK Pontian Jaya dia ada 2 sahaja sekolah, iaitu Janglau dan Pontian. SMK Selendang masuk mulai pukul 11.15 pagi. Saya dah catatkan di situ. SMK Sungai Puteri dan SMK Seri Rompin, sebab mereka ni mungkin murid yang sama, ada murid Sungai Puteri ataupun SK Leban Condong akan ke Seri Rompin, maka tuan-tuan dan puan-puan diminta masuk mengikut masa yang ditetapkan lah. Canis pada pukul 2.30 hingga 4 petang. Canis, SMK Selancar dan SMK Perwira Jaya, SMK Tekik pada waktu petang. Itu saja daripada saya untuk jadual libat urus kita pada 16 Mac. Jadi tuan-tuan dan puan-puan guru besar boleh bersedia dengan dokumen yang diperlukan. Murid bertukar sekolah. Ini nak ingatkan juga kepada murid bertukar sekolah, sama ada murid sekolah menengah ke, murid sekolah rendah ke, mohonlah tuan-tuan dan puan-puan serahkan cetakan laporan PBD terkini dan ID D5 murid kepada penjaga ataupun murid untuk diserahkan kepada sekolah yang baru. Supaya tidak timbul pelaksanaan CUP terganggu di tempat lain lah. Kita pun, itu saja daripada saya. Terima kasih. Ada apa sesi nak tanya ke apa ke? InsyaAllah saya akan hantar surat dan juga PowerPoint ini untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan guru besar dan pengetua. Daripada saya, terima kasih. Terima kasih ucapkan atas taklimat berkaitan dengan program yang akan kita laksanakan pada 16 hari bulan, iaitu hari Rabu nanti, iaitu program penyerahan maklumat PBD daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah. Mudah-mudahan semuanya dalam pengetahuan, dalam pemahaman tuan-tuan dan puan-puan lah. Mudah-mudahan perancangan kita berjalan lancar di mana yang kita rancang lah. Saya bukalah sebelum tu kalau ada mana-mana pegawai yang ada nak mengeluarkan apa-apa, nak maklumkan apa-apa, boleh saya buka sekejap sebelum kita tutup majlis kita. Saya nak ingatkan sekali lagi lah berkaitan dengan sepanjang CUP3 kita sepanjang CUP3 ini ataupun sepanjang PDP, guru-guru perlu melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Sepanjang pentaksiran bilik darjah itu saya mohon tuan pengetua, tuan guru besar melaksanakan penjaminan kualiti lah, supaya bahan aktiviti yang dilaksanakan di sekolah itu benar-benar memastikan benar-benar membolehkan murid menguasai apa yang dihasratkan dalam CUP, iaitu kemahiran. Kemahiran. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat menggerakkan ketua bidang, ketua panitia, ahli-ahli panitia untuk melaksanakan mesyuarat ataupun perbincangan bagi memastikan kualiti bahan yang digunakan itu adalah sesuai dengan keperluan murid, dengan keadaan murid pada ketika itu. Saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tawar sikit Cik Azir. Terima kasih Tuan PPD, Jabatan Pembelajaran, Barisan Ketua PPD, Barisan Mentadbir dan juga penyelaras serta semua rakan-rakan yang ada. Saya nak ulang balik berkaitan dengan KPM K1. InsyaAllah tahun ni, kalau sebelum ni
saya kutipan data PBD kita ada 6 sahajalah, TV1, TV2, TV3, TV4 dan TV5 dan TV6 lah. Tapi mulai tahun ni disebabkan permintaan dalam dashboard KPM Bekas aku, saya akan tambah satu lagi ruang untuk data pelajar yang tidak dapat ditaksir. Bermaksud walaupun dalam prestasi kita bagi di TV1, tapi secara umumnya dia ialah pelajar yang tidak pernah hadir sepanjang tahun lah. Jangan tersilap faham dengan pelajar yang tak dapat taksir. Bukannya kita ajar-ajar dia tak dapat mahir, bukan itu pelajar tu datang, kita boleh bagi titik rendah titik 1, tapi pelajar yang tidak dapat taksir ni adalah pelajar yang tidak pernah datang langsung sepanjang tahun dan cikgu tak pernah jumpa dia, cikgu tak dapat taksir dia, kelas PDPR tak masuk, kelas bersemuka pun tak datang. Jadi saya akan buat satu row, satu kolom lagi untuk pelajar tidak dapat taksir. Dan untuk makluman juga sekolah, untuk menyalah juga isu semalam timbul ialah pelaporan tentang pelaporan sekolah lah. Untuk makluman, kita pelaporan wajib adalah 2 kali, pertengahan tahun dan juga hujung tahun. Sekiranya sekolah tidak buat pelaporan pertengahan tahun, sekolah buat pelaporan akhir tahun, dia dianggap adalah pelaporan kedua. Sebab bila kita nyatakan pelaporan pertama, secara automatik kita tahu ialah pelaporan pertama ialah pertengahan tahun. Pelaporan kedua ialah pelaporan akhir tahun, dan jika sekolah hanya buat pelaporan akhir tahun, ia dianggap adalah pelaporan kedua, bukan pelaporan yang pertama. Jadi berkenaan dengan data ni saya akan berhubung dengan penyelaras Bidira nanti. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fahmi. Okay, kalau tak ada, sebagai rumusan daripada saya, diharapkan semua peserta dapat memahamilah, utamanya berkaitan dengan kecaplan yang akan berlangsung pada sekolah sesi pembukaan sekolah kita 21 Mac hingga 15 April. Melibatkan kalau sekolah rendah ni tahun 2, 3 dan tahun 4, sekolah menengah tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, melibatkan pelajar-pelajar yang masih berada di tahap 1 hingga tahap 3 dan yang pelajar-pelajar yang belum ditaksir tahun sebelumnya. Jadi bulan itu bermakna tempoh yang maksimal lah, maknanya bergantung kepada sekolah, mungkin seminggu, 2 minggu, ataupun ada sekolah yang tidak ada pelajar yang berada di titik 1 dan 3 atau yang belum ditaksir, maka pelaksanaan kecaplan ni, kecaplan 3 ni tak perlu dilaksanakan lah bagi sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam syarat tersebut. Jadi saya rasa saya bagi pihak PPD lagi merakamkan jutaan terima kasih pada terutamanya kepada tuan-tuan dan perempuan yang setia bersama daripada pagi tadi hingga ke saat ini. Sekali lagi saya merakamkan terima kasih kepada Tuan KBPD, Cik Ahmad Zamri, Timbalan Pembelajaran, sahabat-sahabat SIC, kemudian penolong pegawai PPD, barisan pengetua, guru besar, pengarah PBD, ketua-ketua panitia dan semua yang berada dalam majlis ini. Terima kasih diucapkan dan kami memohon maaflah seandainya ada kekurang dan kelemahan-kelemahan daripada pihak kami mohon maaf. Seandainya ada lagi kemuskilan ataupun sebarang pertanyaan boleh diajukan selepas ini. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan dan cuba jawab seperti mana yang diharapkan lah, insyaAllah. Jadi saya rasa sampai di sini saja program kita pada baik kali ini. Kita akhiri dengan surah maaf dan tasbih kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Dah lah.